Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, kamu boleh melihat apa yang gambar yang cikgu pamerkan itu. Pertama, iaitu telefon bimbit, game PS5, basikal. Dalam kehidupan kamu dah berumur 16 tahun kan? Kamu pernah tak mempunyai pengalaman di mana kamu ingin membeli sesuatu benda? Contohnya kamu ingin membeli telefon dan kamu terpaksa mengambil masa untuk simpan duit tersebut untuk mendapat benda yang kamu ingin. Okey, jadi hari ini cikgu akan menerangkan cara bagaimana kita menguruskan kewangan supaya matlamat yang kita ingin atau matlamat yang kita tetapkan dapat dicapai. Contohnya, kamu semua menetapkan matlamat bahawa sebelum masuk tingkatan 5, kamu ingin uh, mempunyai telefon bimbit yang baharu. Okey, kita akan masuk tajuk kita pada hari ini iaitu tajuk bab 10 matematik pengguna pengurusan kewangan, iaitu matematik tingkatan 4. Ini bab ini, topik ini uh, adalah bab yang baharu di bawah silibus KSSM. Tetapi ia bukan kali pertama kamu melihat matematik pengguna kerana semasa kamu tingkatan 3, kamu telah didedahkan dengan simpanan, pelaburan, bayaran hutang kad kredit dan insurans. Jadi pada hari ini kita akan belajar cara pengurusan kewangan diri. Topik yang kita akan belajar pada hari ini ialah 10.1 perancangan dan pengurusan kewangan dan apa yang kamu akan belajar pada hari ini ialah 10.1.1 menghuraikan proses pengurusan kewangan yang berkaitan. Apa itu proses pengurusan kewangan? Proses pengurusan kewangan ialah suatu proses yang melibatkan pengurusan kewangan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Cikgu tahu kamu semua masih lagi belum mempunyai pendapatan sendiri kerana kamu masih lagi seorang pelajar. Jadi hari ini kita akan melihat dan menilai cara seseorang dewasa menguruskan kewangan mereka. Dan kamu juga boleh melihat cara bagaimana kamu boleh meniti dalam kehidupan seharian kamu bagaimana ibu bapa kamu menguruskan kewangan keluarga. Dalam proses pengurusan kewangan, terdapat 5 langkah iaitu menetapkan matlamat kewangan, seterusnya menilai kedudukan kewangan, ketiga mewujudkan pelan kewangan, keempat melaksanakan pelan kewangan, kelima mengkaji semula dan menyemak kebutuhan. Mari kita lihat pertama iaitu menetapkan matlamat kewangan. Menetapkan matlamat kewangan terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, matlamat kewangan jangka pendek dan juga matlamat kewangan jangka panjang. Matlamat kewangan jangka pendek ialah matlamat yang hendak dicapai dalam setahun atau kurang daripada setahun dan ia melibatkan jumlah amau yang tidak besar. Sebagai contohnya RM1000 dan ke bawah yang tidak memerlukan wang yang banyak. Contohnya pembelian komputer riba, kerusi sofa dan telefon bimbit dan sebagainya. Manakala matlamat kewangan jangka panjang, ia memerlukan masa lebih 5 tahun dan juga melibatkan amau wang yang besar. Contohnya simpanan persaraan, pendidikan anak dan sebagainya. Dalam menetapkan matlamat kewangan, kita akan menetapkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART, SMART, di mana S ialah khusus, M ialah boleh diukur, A ialah boleh dicapai, R ialah bersifat realistik dan T ialah tempoh masa. Okey, mari kita lihat satu contoh soalan di mana ia menggunakan konsep SMART. Encik Yusof akan menjamu ahli keluarga di Port Dickson
dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapasnya yang sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Pendekatan SMART tadi iaitu S, M, A, R dan juga T. Pertama sekali kita akan melihat S. S ialah khusus. Jadi S ialah matlamat Encik Yusof adalah untuk menyimpan untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. Jadi Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti tetapi beliau menetapkan lokasi yang khusus. Seterusnya M iaitu boleh diukur. Matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung atau diukur kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Seterusnya A. Attainable atau boleh dicapai. Matlamat kewangan Encik Yusof boleh dicapai kerana beliau menyimpan RM250 sebulan daripada jumlah pendapatan beliau iaitu sebanyak RM2,500. Jadi mari kita lihat jika Encik Yusof menyimpan RM250 sebulan darab dengan iaitu tempoh masa yang Encik Yusof tetapkan adalah 6 bulan. Jadi beliau akan mendapat 1,500. Jadi seterusnya ialah bersifat realistik. Ia adalah bersifat realistik kerana anggaran yang dibuat oleh Encik Yusof boleh dilakukan dan juga tidak membebankan beliau. Jadi, matlamat kewangan Encik Yusof yang hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik dan kerana beliau juga telah menyimpan sebanyak RM250. Akhir sekali ialah tempoh masa. Sudah tentu, matlamat kewangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu selama 6 bulan. Oleh itu, Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Seterusnya ialah menilai kedudukan kewangan. Dalam menilai kedudukan kewangan ini, kita akan melihat dua komponen yang penting. Yang pertama ialah aset. Aset adalah benda yang dimiliki oleh seseorang, contohnya wang, simpanan, pelaburan hartanah dan saham syarikat dan sebagainya. Manakala liability ini atau dipanggil atau dikenal sebagai pinjaman atau hutang. Seterusnya, mewujudkan pelan kewangan. Dalam mewujudkan pelan kewangan, terdapat dua komponen yang penting. Yang pertama ialah sumber pendapatan dan juga pembelanjaan. Dalam pendapatan, terdapat dua iaitu pendapatan aktif di mana pendapatan aktif ialah pendapatan utama keluarga, contohnya gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan lain. Manakala pendapatan pasif ialah pendapatan yang tidak perlu buat apa-apa tetapi kita menerima wang. Contohnya kita bagi sewa rumah kepada orang dan juga faedah yang kita dapat melalui simpanan bank. Seterusnya pembelanjaan. Pembelanjaan terdapat dua juga iaitu pembelanjaan tetap dan juga pembelanjaan yang tidak tetap. Pembelanjaan tetap ialah pembelanjaan yang mesti dibayar pada setiap bulan. Contohnya kita masih lagi mempunyai bayaran rumah, bayaran kereta dan sebagainya. Manakala pembelanjaan tidak tetap ialah pembelanjaan yang berubah mengikut corak pembelanjaan masing-masing. Contoh, pada bulan ini kita ingin menukar sofa baru, jadi pada bulan tersebut kita akan menggunakan pembelanjaan yang tidak tetap lebih sedikit. Mari kita melihat sebelum apa yang penting dalam pelan kewangan ialah aliran tunai. Di mana aliran tunai ialah pendapatan tolak perbelanjaan akan mendapat aliran tunai. Aliran tunai yang kita akan dapat terbahagi kepada dua iaitu aliran tunai positif dan juga aliran tunai negatif. Aliran tunai yang baik di sini ialah aliran tunai positif.
kerana ia akan mempunyai lebihan dan wang lebihan itu boleh disimpan atau diguna semasa kecemasan. Manakala aliran tunai negatif ini ialah aliran tunai yang perlu kita elakkan kerana ia akan menambahkan hutang, membuat kita menjadi lebih banyak hutang dan juga dia akan membuatkan seseorang itu bankrupt atau hopeless. Okey, langkah-langkah sebelum mewujudkan pelan kewangan terdapat 6 langkah, iaitu pertama, menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua iaitu membuat anggaran awal. Ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan. Keempat, menganalisis tabiat. Kelima, menetapkan tempoh masa. Dan keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Ini adalah contoh matlamat kewangan seseorang di individu. Di mana apabila beliau mencapai umur 25 tahun, beliau telah menetap untuk berkahwin dengan jumlah simpanan sebanyak RM15,000. Dan pada umur 30 tahun, beliau ingin mempunyai kereta sendiri. Pada umur 35 tahun, beliau ingin mempunyai rumah sendiri. Pada umur 55 tahun, beliau ingin pergi melancong dan pada umur 60 tahun, beliau ingin mempunyai simpanan sebanyak RM1 juta. Okey, mari kita melihat contoh dua. Encik Jenani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM3,500 dan beliau juga mengajar tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak RM1,000. Encik Jenani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM800 sebulan. Encik Jenani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak RM1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM600. Itu aliran tunai bulanan Encik Janani dan jelaskan jawapan anda. Kita lihat di sini, aliran tunai Encik Janani adalah aliran tunai positif. Pelajar boleh melihat ini adalah pendapatan Encik Janani yang ditolak dengan perbelanjaan Encik Janani. Jadi hasil baki adalah positif. Jadi aliran tunai Encik Janani adalah positif. Kerana ini adalah aliran tunai yang baik dan Encik Janani boleh menyimpan wang tersebut di dalam bank untuk menikmati faedah. Dan faedah juga adalah pendapatan pasif bagi Encik Janani. Seterusnya, melaksanakan pelan kewangan. Sebelum melaksanakan pelan kewangan, kita akan merancang dahulu pelan kewangan. Kemudian bandingkan dengan perbelanjaan sebenar. Jika kita rasa perbelanjaan sebenar dengan apa yang dirancang adalah sangat beza dan kita ubah suai dan kurangkan pembaziran. Di sini kita akan menitik beratkan atau mengutamakan perbelanjaan tetap dan sentiasa selalu memastikan aliran tunai sentiasa positif. Pada akhir pembelanjaan itu, anda mesti mempunyai baki supaya aliran tunai anda sentiasa positif. Okey, mari kita melihat contoh 3. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansyuran bulanan untuk tempoh itu. Ini adalah pelan kewangan Puan Aminah dan keluarga. Mari kita lihat, ini adalah gaji suami Puan Aminah dan juga gaji Puan Aminah. Jadi gabungan gaji adalah sebanyak RM6,500. Mereka juga membuat simpanan sebanyak RM650 dan juga tolak untuk simpanan dana kecemasan RM100.
Jadi baki tinggal 5,750. Dari baki tersebut telah tolak perbelanjaan tetap bulanan iaitu pinjaman rumah, insurans kereta suami dan premium insurans. Jadi baki lagi tinggal 2,500 dan menolak jumlah perbelanjaan yang tidak tetap sehingga sebanyak 3,130. Tetapi apabila arian tunai sebenar Puan Aminah, beliau dapat mengurangkan RM 100 pada perbelanjaan tidak tetap. Jadi baki pada lebihan pendapatan akan tinggal lebih banyak berbanding perancangan. Jadi pelan kewangan Puan Aminah adalah aliran tunai positif. Berdasarkan perancangan kewangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat kewangan Puan Aminah dicapai? Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak RM7,500. Jadi, berdasarkan pelan kewangan Puan Aminah, beliau telah menyimpan sebanyak RM650. Jadi apabila darab dengan 12, mereka akan mendapat sama dengan 7,800 setahun. Jadi beliau masih mempunyai lebihan 300 daripada keperluan sebanyak 7,500 dan beliau juga mempunyai lebihan 220 setiap bulan untuk menghadapi situasi penyemasan maupun perbelanjaan di luar jangkaan. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak menguruskan kewangan? Berikan justifikasi anda. Beliau adalah seorang yang bijak menguruskan kewangan. Kenapa? Kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas sahaja dan beliau juga mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti kad kredit. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan beliau? Berikan justifikasi anda. Berdasarkan apa yang Puan Aminah rancang, Puan Aminah telah menggunakan konsep pendekatan SMART SMART untuk mencapai matlamat kewangan iaitu S, mempunyai matlamat yang khusus iaitu membeli kereta yang berharga RM50,000. Measurable atau boleh diukur, beliau bercadang ingin membayar wang pendahuluan sebanyak 7,500. Attainable boleh dicapai, beliau boleh mencapai iaitu membayar wang pendahuluan yang sebanyak 7,500 kerana beliau telah menyimpan RM650 sebulan sebanyak 12 bulan, jadi beliau dapat membayar RM7,500. Adakah simpanan Puan Aminah adalah bersifat realistik? Ya, kerana simpanan bulanan sebanyak RM650 daripada jumlah pendapatan mereka adalah hanya 10% sahaja dan mereka juga mencapai apa yang mereka ingin. Adakah perancangan Puan Aminah mempunyai tempoh masa? Ya, iaitu selama setahun. Akhir sekali adalah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Apa yang penting dalam mengkaji semula dan menyemak kemajuan adalah memastikan pelan kewangan sentiasa dalam aliran tunai positif. Kedua, apa yang kita rancang, apa yang kita ingin uh, untuk mencapai kewangan, mesti matlamat yang kita rancang itu mesti mencapai apa yang telah dirancang. Seterusnya, jika pelan kewangan kita telah mengalami aliran tunai negatif, kita mesti mengubah dan mengurangkan perbelanjaan atau menambahkan pendapatan supaya matlamat kita adalah bersifat realistik. Okey, mari kita lihat satu contoh soalan. Iaitu suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat kewangan Puan Aminah? Okey, pertama sekali kita akan mengira gaji 10% yang dinaikkan kepada suami Puan Aminah iaitu 10 bahagi dengan 100 darab dengan gaji beliau iaitu 3,500.
Jadi, gaji yang telah dinaikkan adalah sebanyak 350. Jadi, gaji baharu suami Puan Aminah iaitu gaji yang lama 3,500 tambah dengan 10% yang dinaikkan iaitu 350. Jadi, gaji baharu suami Puan Aminah adalah sebanyak 3,850. Apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka wang simpanan maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Hal ini membantu pembelian kereta mengambil jangka masa yang lebih singkat daripada setahun seperti yang dirancang, memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap. Okey, seterusnya kita akan buat satu aktiviti iaitu same different, di mana arahan dia ialah pelajar diminta untuk tukar jawapan dengan kawan-kawan dan bandingkan jawapan dengan mereka. Pertama sekali pelajar mesti jawab pada kertas masing-masing, kemudian tukar jawapan dengan kawan-kawan. Lepas tu pelajar diminta untuk catat apa yang kawan kita dan kita jawab yang berlainan. Kemudian tukar lagi dengan kawan lain untuk menyemak jawapan. Okey, mari kita lihat soalan yang cikgu berikan. Soalan dia ialah, antara tiga individu yang berikut, siapakah yang mematuhi konsep SMART? Berikan justifikasi anda. Individu pertama ialah Puan Salmah. Puan Salmah ingin membeli sebuah komputer riba yang bernilai RM3,000 sebagai hadiah bagi hari jadi anaknya. Oleh itu, beliau telah bercadang untuk menyimpan RM3,000 sebulan bagi 10 bulan. Jika pelajar tidak sempat, pelajar boleh print screen atau ambil gambar. Nanti untuk last jawapan, cikgu akan ambil sebagai kehadiran. Jadi semua pelajar mesti hantar kepada guru, mesti hantar kepada cikgu dalam WhatsApp. Okey, individu kedua ialah Cik Tamarai. Cik Tamarai adalah seorang guru yang berpendapatan RM3,000, ingin mendirikan rumah tangga dalam masa 2 tahun. Anggaran perbelanjaan perkahwinan berjumlah RM30,000, oleh itu beliau ingin menyimpan sebanyak RM1,000 sebulan bagi jangka masa 2 tahun. Selain itu, beliau juga ingin membuat pinjaman untuk perbelanjaan perkahwinan. Seterusnya adalah individu ketiga. Individu ketiga adalah Encik Brian Lee. Encik Brian Lee ingin membeli sebuah rumah berharga RM200,000 jika beliau mempunyai jumlah duit yang mencukupi. Okey, cikgu akan bagi masa kamu selama 5 minit. Kamu boleh stop video cikgu. Dan selepas 5 minit, kamu boleh buka balik dan kita sama-sama menyemak jawapan. Pelajar dah sedia untuk semak jawapan. Mari kita semak jawapan sama-sama. Dan pada akhir pembelajaran ini, pelajar jangan lupa untuk submit kepada guru melalui WhatsApp kelas. Okey, mari kita lihat jawapan pertama. Iaitu Puan Salmah. Puan Salmah, apakah konsep yang kita pandukan untuk konsep yang kita guna di sini ialah yang telah dinyatakan dalam soalan ialah konsep SMART. Pertama sekali kita akan melihat S, di mana S ialah spesifik atau khusus. Jadi Puan Salamah tadi dia mempunyai matlamat yang khusus iaitu ingin membeli komputer riba. Kemudian uh, M iaitu boleh diukur. Puan Salmah matlamat Puan Salmah boleh diukur kerana komputer riba beliau adalah berharga RM3,000. Adakah matlamat Puan Salmah boleh dicapai? Ya, kerana beliau telah menyimpan RM300 sebulan selama 10 bulan. Jadi apabila 300 darab dengan 10, maka kita akan dapat RM3,000. Adakah matlamat Puan Salmah, matlamat kewangan Puan Salmah bersifat realistik? Ya, kerana Puan Salmah telah menyimpan RM3,000 daripada selama 10 bulan, maka
Matlamat matlamat yang dirancang akan dicapai kerana pada apabila mencukup 10 bulan, beliau akan mendapat RM 3,000. Akhir sekali iaitu tempoh masa, Puan Salmah telah menetapkan tempoh masa selama 10 bulan. Jadi, Puan Salmah telah memenuhi konsep SMART iaitu SMART. Oleh itu, Puan Salmah mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Saja diminta untuk tandakan betul pada jawapan yang betul dan tanda bar pada jawapan yang salah. Kemudian salin balik apa yang telah kita bincangkan sama-sama. Seterusnya adalah Cik Tamarai. Mari kita lihat S bagi Cik Tamarai iaitu khusus. Cik Tamarai telah mempunyai matlamat yang khusus iaitu ingin mendirikan rumah tangga iaitu berkahwin. Kemudian boleh diukur. Ya, matlamat Cik Tamarai boleh diukur kerana beliau telah menetapkan jumlah sebanyak RM 30,000. Adakah matlamat Cik Tamarai boleh dicapai? Tidak, kerana beliau menetapkan sebanyak RM 30,000 tetapi beliau menyimpan hanya RM 1,000 sebulan selama 2 tahun. Apabila 1,000 didarabkan dengan setahun iaitu mengandungi 24 bulan, maka beliau akan mendapat hanya 24,000 sahaja. Jadi, beliau tidak mencapai bajet yang telah beliau menetapkan. Adakah matlamat Cik Tamara ini realistik? Sebenarnya tidak realistik kerana pada awalnya beliau telah menetapkan simpanan sebanyak RM 1,000 iaitu 1/3 daripada jumlah gaji beliau. Kemudian dalam masa yang hanya 24 bulan, oleh itu matlamat yang ingin dicapai oleh Cik Tamarai tidak realistik. Adakah Cik Tamarai mempunyai tempoh masa? Ya, mempunyai tempoh masa iaitu selama 2 tahun. Oleh itu, Cik Tamarai tidak memenuhi syarat SMART kerana beliau tidak mencapai dan tidak boleh dicapai dan tidak realistik. Oleh itu, Cik Tamarai tidak mengamalkan kewangan berpandukan konsep SMART. Akhir sekali ialah Encik Brian Lee. Encik Brian Lee, mari kita melihat SMART bagi Encik Brian Lee. Pertama sekali S, spesifik yang khusus. Encik Brian Lee telah menetapkan matlamat beliau untuk membeli sebuah rumah. Jadi S ada, kemudian M measurable boleh diukur. Ya, boleh diukur kerana beliau ingin membeli rumah yang berharga RM 200,000 M. Adakah matlamat Encik Brian Lee boleh dicapai? Tidak, kerana beliau hanya berangan-angan sahaja tapi tiada pelan kewangan dan juga hanya tiada pelan kewangan yang ditetapkan. Terusnya adakah perancangan Encik Brian Lee adalah realistik? Tidak, kerana beliau tiada perancangan atau simpanan bulanan yang tetap untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Adakah mempunyai tempoh masa adakah Encik Brian Lee menetapkan tempoh masa? Tidak juga, kerana apa yang dinyatakan oleh Encik Brian Lee adalah beliau akan membeli rumah apabila mempunyai wang yang mencukupi. Sebenarnya sebelum kita mempunyai wang yang mencukupi, kita harus membuat pelan kewangan, menetapkan pelan kewangan supaya kita boleh melihat daripada pendapatan kita berapa kita boleh simpan untuk setiap bulan atau membuat pinjaman bank. Oleh itu, Encik Brian Lee tidak mengamalkan konsep berpandukan SMART. Encik Brian Lee hanya mempunyai matlamat dan juga benda yang boleh diukur tetapi beliau tidak bertindak selanjutnya. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita telah mempelajari proses pengurusan kewangan yang betul iaitu pertama menetapkan matlamat kewangan. Untuk menetapkan matlamat kewangan, kita berpandukan iaitu konsep SMART.
Seterusnya, selepas menetapkan matlamat kewangan, kita mesti menilai kedudukan kewangan diri. Adakah kita banyak hutang? Adakah kita banyak simpanan? Seterusnya, mewujudkan pelan kewangan. Mewujudkan pelan kewangan ini kita harus membina pelan kewangan peribadi. Selepas mewujudkan pelan kewangan, kemudian kita mesti melaksanakan pelan kewangan tersebut. Jangan hanya membina tetapi tidak melaksanakan pelan kewangan yang telah kita bina. Akhir sekali ialah mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kenapa kita perlu mengkaji? Supaya aliran tunai kita sentiasa positif dan juga kita boleh mengawal pembelanjaan tetap kita boleh mengawal pembelanjaan tidak tetap kita. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu juga ada memberikan kamu tugasan untuk aktiviti pengukuhan diri supaya kamu lebih lagi faham berkaitan dengan topik ini. Sebenarnya topik ini tidak banyak mengira tetapi ia banyak lebih kepada fakta atau membaca. Kamu boleh membuat latihan praktik diri 10.1a muka surat 281 soalan 1 hingga 4. Itu sahaja. Terima kasih.